Cubaan suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda tertekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ni saya dihantar satu mesej WhatsApp untuk satu video yang pemilik video berkenaan, pemilik WhatsApp berkenaan meminta saya untuk membuat reaction untuk video berkenaan. Jom kita tengok video itu sama-sama. Bermula daripada malam ni, insya-Allah. Jangan tinggalkan surah yang saya sebut ni sebab semua surah ni kalau siapa baca, dia seumpama khatam Al-Quran 15 kali satu malam. 15 kali. Baik, kita cuba. Yang pertama, jangan tinggal surah Al-Fatihah 3 kali. Sebab satu kali Al-Fatihah sama dengan 1/3 Quran dalam hadis Nabi. Yang kedua surah Al-Zalzalah. Kerana surah Al-Zalzalah kalau baca 2 kali bersama dengan khatam Al-Quran. Kenapa? Surah Al-Zalzalah sekali sama dengan 1/2 Al-Quran. Yang ketiga surah Qul ya Al-Kafirun baca 4 kali. Kerana Qul ya Al-Kafirun sama dengan 1/4 daripada Al-Quran. Kalau baca 4 kali khatam Quran. Kalau lepas tu yang ketiga surah Qul Wallahu Ahad baca 3 kali. Kerana menyamai 1/3 Al-Quran. Dan yang terakhir baca surah Yasin. Dalam riwayat yang lain Nabi sebut Yasin sama dengan 10 kali Al-Quran. Baik, kita telah tengok video berkenaan sama-sama. Jadi kita berikan sedikit reaction. Pertama, ini satu disclaimer, iaitu kita tidak bincangkan isu ini dengan maksud nak larang orang daripada duk baca ayat Al-Quran pada setiap malam. Baca Al-Quran waktu siang ke, waktu malam ke, waktu tengah hari ke, tengah malam ke, akan mendapat kelebihan yang cukup banyak. Jadi kita kena sering baca Al-Quran dengan memperbanyakkan dia. Tak kiralah surah apa pun, sebab Nabi SAW sebut, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran kerana ia akan datang pada hari kiamat nanti sebagai sesuatu yang memberikan syafaat, sebagai pertolongan kepada orang-orang yang membacanya. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Maka tak ada isu untuk kita baca Quran. Jangan duduk pergi menentang kita pula dengan kata dia ni tak bagi baca Quran. Tak betul yang tu. Pun begitu, video ini saya upload dengan tujuan untuk membuat semakan terhadap kenyataan Al-Fadhil Ustaz Don Daniel Hafizahullah yang telah tersebar dan menjadi viral. Moga-moga ia akan menambahkan amal, iman dan takwa kita. Allahumma amin. Yang kedua, Ustaz Don mendakwa bahawa membaca semua surah yang beliau sebut tadi itu umpama membaca 15 kali khatam Al-Quran. Kenyataan ini adalah kenyataan yang baru yang tidak terdapat dalam hadis Nabi SAW. Ini Ustaz Don baru sebut. Saya pun tak pernah dengar. Tapi Ustaz Don telah berhati-hati juga sebut benda ni apabila dia kata seumpama. Kerana sifat seumpama sangat penting untuk disebutkan. Ia menunjukkan ganjaran yang besar tetapi ia tidak akan sama macam orang yang baca turis huruf ke huruf. Ia lebih kepada isu fadilat bagi menggalakkan kita memperbanyakkan bacaan Al-Quran dan ganjaran yang besar itu tak diberikan oleh kita tapi diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketiga, mari kita nilaikan kelebihan-kelebihan ayat Al-Quran yang Ustaz Don Daniel telah sebutkan tadi. Pertama, bacaan Al-Fatihah katanya 3 kali bersamaan 1 kali khatam Al-Quran. Tak dinafikan sangat banyak kelebihan membaca surah Al-Fatihah. Bahkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan bahawa Al-Fatihah adalah surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Tetapi kelebihan membaca surah Al-Fatihah sebelum tidur dan membacanya sebanyak kali, saya tak pernah jumpa sebelum ini. Sedangkan Ustaz Don kata ia wujud dalam hadis. Lalu saya mengambil inisiatif dengan bertanya sahabat-sahabat saya yang mendalami bidang hadis. Bahkan sahabat-sahabat dalam grup semakhadis.com. Ada app semakhadis.com, anda boleh rujuk semakhadis.com untuk melihat penilaian hadis-hadis Nabi SAW. Alhamdulillah akhirnya saya bertemu dengan sumber hadis ini. Di dalam kitab Al-Muntakhab min Musnad Abd bin Humaid disebutkan hadis riwayat Ibn Abbas bahawa Nabi SAW bersabda, Fatihatul Kitab tu'adalu bisulusi Al-Quran. Al-Fatihah menyamai 1/3 Al-Quran. Ibn Mulaqin dalam Al-I'lam bifawaidil Umdatil Ahkam menyatakan sanad bagi hadis ini dhaif. Demikian juga Asy-Syaukani rahimahullah dalam Fathul Qadir. Hadis ini menarik kerana nama perawinya Aban. Dalam senarai sanad dia tu ada Aban. Aban ini diperselisih. Kita tak tahu nama bapa dia siapa. Sebab ada 3 kemungkinan. Boleh jadi ia adalah Aban Ar-Ruqashi, boleh jadi dia adalah Aban bin
bin Abi Ayyash dan boleh jadi ia adalah Abban bin Sam'ah. Pun begitu, ketiga-tiga Abban ini semuanya dhaif. Abban Ar-Ruqashi didhaifkan dengan dhaif yang berat oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Matalibul Aliyah. Abban bin Abi Ayyash pula didhaifkan oleh majoriti ahli hadis termasuk Abu Zur'ah dalam Tahzibut Tahzib. Dia adalah perawi yang matruk. Hadisnya dhaif jiddan. Bahkan Al-Albani rahimahullah juga setuju mengatakan hadis ini dhaif jiddan kerana Abban bin Abi Ayyash. Demikian juga jika disandarkan kepada Abban bin Sam'ah. Hadis ini tetap dhaif berat kerana berlaku tafarrud dan kedhaifan Abban ibn Sam'ah yang berlaku ikhtilat pada hujung umurnya. Jadi kesimpulannya hadis ini dhaif berat. Pandangan Al-Busiri yang mengatakan hadis ini hasan tidak kukuh. Kedua, Ustaz Don dakwa membaca 2 kali surah Al-Zalzalah bersamaan membaca 1 kali Al-Quran, khatam 1 kali. Untuk surah ini memang wujud hadisnya dalam kitab-kitab hadis para ulama. Senang kita nak cari. Tetapi hadis itu juga tidak sahih. Ia datang dengan 3 jalur riwayat. Pertama daripada Ibn Abbas, yang kedua daripada Abu Hurairah dan satu lagi daripada Anas bin Malik. Ketiga-tiga riwayat ini bermasalah dan berada dalam kategori dhaif jiddan, dhaif berat. Dengan maksud ia bukan daripada kata-kata Nabi SAW dan tak boleh disandarkan kepada baginda. Riwayat Ibn Abbas direkodkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dan Al-Hakim rahimahullah dengan lafaz "Idza zulzilat ta'dilu nisfal Quran." Idza zulzilati menyamai setengah Al-Quran. Dalam riwayat ini terdapat perawi bernama Yaman bin Mughirah yang dinilai sebagai mungkarul hadis oleh Imam Al-Bukhari, oleh Imam Abu Hatim. Manakala Ibn Hibban menyatakan bahawa dia ini mungkarul jiddan, meriwayatkan hadis-hadis mungkar yang tidak ada asalnya. Wajib untuk ditinggalkan hadisnya. Anda boleh rujuk dalam Tahzibut Tahzib jilid yang keempat muka surat 452. Manakala riwayat Anas bin Malik yang direkodkan oleh Imam At-Tirmidzi pula menyebutkan man qara'a idza zulzilat udilat lahu binisfil Quran. Sesiapa yang membaca idza zulzilati telah menyamai setengah Al-Quran. Hadis ini juga dhaif jiddan, tak boleh disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana di dalam sanadnya terdapat Al-Hasan bin Salim Al-Ajli. Imam Al-Mizi menyatakan bahawa dia adalah seorang syekh yang majhul dan ramai ulama termasuk Ibn Hibban dan Al-Uqayli yang mengatakan bahawa Hasan bin Salim ini ghair mahfuz. Riwayat Abu Hurairah juga dhaif berat sekalipun direkodkan oleh Ibn Sunni dalam kitab dia Amalu Yawmun wa Lailah. Hadis itu dia sebut, dia kata man qara'a idza zulzilat fi lailatin kanat lahu bi'adli nisfil Quran. Sesiapa yang membaca idza zulzilati pada waktu malam maka ia bersamaan dengan setengah Al-Quran. Dalam sanad ini terdapat Isa bin Maimun Al-Madani. Beliau ini perawi dhaif yang Imam Abu Hatim dan tokoh-tokoh ulama hadis menyatakan bahawa dia ini adalah perawi yang mungkar. Ibn Hajar dalam Nataijul Afkar pula mengatakan dia ini dhaif jiddan. Jadi riwayat-riwayat yang mengatakan 2 kali surah Zalzalah adalah dalam kategori dhaif jiddan. Tak boleh sandak kepada Nabi Muhammad SAW. Ia adalah kategori yang menunjukkan bahawa ia bukan kata-kata Nabi. Yang lebih tepat ialah 4 kali. 4 kali baca dia menyamai 1 kali khatam Al-Quran. Jadi penjelasan bab 4 kali ni saya akan sebutkan nanti insyaAllah lepas ni. Sahabat-sahabat, Az-Zalzalah adalah satu surah yang mulia dan banyak kelebihan. Bahkan Nabi pernah membacanya pada waktu subuh pada kedua-dua rakaat. Tapi tidak ada kelebihan khusus apabila membacanya sebelum tidur dengan bilangan 2 kali. Kita bincang amalan yang ketiga pula yang Ustaz Don sebut. Ustaz Don kata baca surah Al-Kafirun 1/4 Al-Quran. Jadi baca 4 kali bersamaan 1 kali khatam Al-Quran. Dalam hal ini Ustaz dapat 50 markah kalau kita masuk sekolah. Sebab hadis dalam bab ini berada dalam kategori dhaif. Tapi dia dhaif ringan. Dia tak dhaif berat. Dia bukan dhaif berat. Jadi ia lulus untuk menjadi fadail a'mal. Anas bin Malik meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda kepada salah seorang sahabatnya, "Hal tazawwajta ya fulan?" Qala la, wallahi ya Rasulullah, wala indi ma atazawwaju bihi. قال أليس معك قل هو الله أحد قال بلى قال ثلث القرآن قال أليس معك إذا جاء نصر الله والفتح قال بلى قال ربع القرآن قال أليس معك قل يا أيها الكافرون قال بلى قال ربع القرآن قال أليس معك إذا زلزلت الأرض قال بلى قال ربع القرآن قال تزوج هذا حديث حسن. Nabi kata, adakah kamu berkahwin wahai fulan? Dia
Dia menjawab, demi Allah, tidak wahai Rasulullah. Aku juga tak ada apa-apa untuk dijadikan mahal perkahwinan. Nabi kata, bukankah engkau telah menghafal qul huwallahu ahad? Dia kata, betul. Nabi sebut, dia kata, itu bersamaan 1/3 Al-Quran. Nabi kata lagi, bukankah engkau telah menghafal idza jaa nasrullahi wal fatah? Dia jawab, benar. Nabi kata, ia seumpama 1/4 Al-Quran. Nabi kata lagi, bukankah engkau telah menghafal qul ya ayyuhal kafirun? Dia jawab, benar. Nabi kata, ia seumpama 1/4 Al-Quran. Nabi kata lagi, bukankah engkau telah menghafal iza zulzilatil ard? Dia menjawab, benar. Nabi kata, yang tu seumpama 1/4 Al-Quran. Kemudian Nabi kata, kahwinlah. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hadis hasan. Tapi yang jelas, ia bukanlah hadis hasan, tetapi hadis daif ringan yang boleh menjadi fadail a'mal. Hadis ini daif kerana Salamah bin Wardan, perawi hadis ini, ramai ulama meriwayatkan hadis daripada beliau, cuma bukan dalam kategori sahih. Seperti Imam Al-Bukhari, dia rekodkan hadis daripada Salamah bin Wirdan ini dalam Adabul Mufrad. Dalam Sahih Bukhari memang tak ada riwayat dia, tapi dalam Adabul Mufrad memang ada. Sebab dalam Sahih Bukhari, metodologi Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari adalah untuk meletakkan syarat sahih. Manakala dalam buku dia Adabul Mufrad, dia tak syaratkan yang tu. Jadi hadis ni dia daif ringan, lulus untuk fadail a'mal. Keempat, Ustaz Don sebut 3 kali baca qul huwallahu ahad menyamai 1 kali khatam Al-Quran. Yang ni memang betul, tak ada orang kata salah. Sangat-sangat betul. 100 markah pom-pom. Hadis dalam bab ni bukan takat sahih, dia sampai ke tahap mutawatir. Memang sangat banyak hadis yang sahih menyebutkan hal ini, jadi kita tak payah sembang panjang lah bab ni. Memang boleh amal, tak ada masalah langsung. Yang kelima, Ustaz sebut baca Yasin sebelum tidur menyamai 10 kali baca Al-Quran. Sepanjang semakan saya, hadis yang mengatakan baca Yasin pada waktu malam memang sahih. Tapi yang kata menyamai 10 kali itu, yang tu tak sahih. Bahkan sebagian ulama kata dia palsu. Demikian juga yang kata ia sama dengan 1 kali baca Quran ataupun 2 kali bacaan khatam Al-Quran pun tak sahih juga. Nabi SAW sebut, man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah ghufiralah. Siapa yang baca surah Yasin pada waktu malam dengan mengharapkan redha Allah, maka akan diampunkan. Hadis ni hadis sahih riwayat Imam Ibn Hibban dalam kitab sahih dia. Bahkan Imam Ibn Hibban meletakkan sabbab zikru istihbabi qira'ati surati Yasin lil mutahajjid fi kulli lailatin raja'a maghfiratillah ma qaddama min dhunubihi biha. Menyatakan galakkan membaca surah Yasin untuk orang yang tahajud pada setiap malam dengan tujuan mengharapkan keampunan Allah dari segala dosa yang telah lalu. Jadi ia tak dibuat sebelum tidur, tapi selepas bangun tidur untuk bertahajud. Wallahu ta'ala, kita telah selesai membicarakan perkara-perkara ini, 5 perkara ini. Jadi kesimpulan dia apa? Kesimpulan dia 3 kali surah Al-Fatihah, hadis ni dhaif berat. 2 kali Zalzalah, dhaif berat juga, yang tepatnya 4 kali. 4 kali Al-Kafirun, hadis ni dhaif ringan, lulus untuk fadhil amal. 3 kali Al-Ikhlas, hadis ini sahih lagi mutawatir. Dan 1 kali Yasin sama dengan 10 kali baca Quran, yang ni tak sahih. Jadi tak ada kelebihan baca 15 kali satu malam khatam Al-Quran dengan membaca surah-surah ni. Berpadalah dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yang tu lebih elok, yang tu lebih molek, yang tu lebih senang kita untuk beramal. Wallahu alam. Sahabat-sahabat, penilaian ini bukan bermaksud nak suruh anda tak payah baca Quran, tak payah baca surah-surah ni. Tidak. Ia tidak berbau maksud itu. Tetapi ia bermaksud untuk kita lebih berhati-hati dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Bimbang dalam kita nak buat benda baik, tiba-tiba berdusta pula atas nama Nabi Muhammad SAW, yang merupakan salah satu daripada dosa besar. Sahabat-sahabat, saya ingin maklumkan bahawa buku saya yang berjudul Tata Cara Solat Rasulullah SAW berpandukan mazhab Syafi'i. Demikian juga buku Al-Wafi Syarah Hadis 40 Imam Nawawi telah dicetak banyak 1000 naskah. Jadi jika anda berminat nak mendapatkan buku-buku ini, anda boleh beli di Shopee ataupun di Lazada. Saya letakkan link pada bahagian description di bawah. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Adakah anda dapat satu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa hari ini videonya bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Jangan lupa untuk bersama saya, join saya dalam projek kita memandaikan umat dengan ilmu. Ikut dalam koperasi kita, Koperasi Usahawan Ilmu Perhati Rakyat Malaysia Berhad, dan anda boleh join, saya letakkan link untuk pendaftaran dekat bawah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.